Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar perniagaan bab 1 bertajuk pengurusan sumber manusia. Apa maksud pengurusan sumber manusia? Maksudnya satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam sebuah organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga kerja yang berprestasi tinggi. Maksudnya kat sini, macam mana cara kita nak uruskan pekerja-pekerja kita dalam sesebuah organisasi. Macam mana kita nak uruskan pekerja-pekerja ni? Okay? Jadi usaha membangun tenaga kerja dalam sebuah organisasi yang menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi, pekerja yang bagus lah. Okay? Dalam suasana kerja yang menarik. Pengurusan sumber manusia ada 8. Okay? 1. Kita rancang semua manusia tu. Kita rancang. Okay. Maksud kita rancang tu, kita kena pasti bahagian ni atau organisasi ni perlu ke pekerja. Kalau perlu, bahagian apa, untuk apa. Itu maksud dia merancang. Jadi bila kita dah kena pasti kita nak pekerja tu, kita nak ambil pekerja tu, atau kita perlukan sumber manusia, kita ambil lah sumber manusia tersebut. Macam mana cara kita ambil? Kita tawarkanlah peluang pekerjaan ataupun iklankanlah jawatan-jawatan kosong di organisasi tu. Okay, contohnya kita perlukan pengurus pemasaran, kita perlukan operator pengeluaran. Kita iklankanlah pekerja kosong tu. Seterusnya kita jalankan induksi, ataupun contohnya kita interview lah pekerja tu layak atau tidak. Seterusnya bila kita dah interview, kita dah dapat pekerja tu, kita bagi latihan supaya pekerja tu mahir dalam bidang yang ditetapkan. Seterusnya kita bangunkan pekerja tersebut, kita nilai prestasi pekerja. Kita nilai lah, kalau pekerja tu bagus, kita bagilah ganjaran. Kalau pekerja tu kurang bagus, tak bagus, kita kuatkuasakanlah tindakan disiplin. Itulah adalah pengurusan sumber manusia ada 8. Seterusnya, apa kepentingan sumber manusia? 1. Menjamin sumber manusia organisasi sentiasa cukup. Kita nak pastikanlah kecukupan tenaga kerja dalam aspek kualiti dan kuantiti, untuk pastikan segala aktiviti berjalan lancar seperti yang dirancang. Okay? Untuk kita capai objektif jangka panjang dan jangka pendek. Kita dah belajar kan form 4 hari tu, objektif jangka panjang, objektif jangka pendek apa dia. Nombor 2, pastikan semua manusia diberi latihan yang mencukupi dan terkini, supaya kita nak tingkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja-pekerja ni, semua manusia ni. Okay, supaya bila pekerja-pekerja ni kemahiran dan pengetahuan dia meningkat, jadi pekerja ni ada nilai tambah dalam organisasi ni. Nilai tambah ni maksudnya ada extra, kita panggil apa, nilai tambah ni bonus lah pada organisasi ni, sebab pekerja ni ada kelebihan dalam bidang-bidang mereka tu. Okay, ketiga, pengagihan sumber manusia dan organisasi dapat dilakukan secara berkesan, supaya kita tak nak ada lebihan pekerja yang akan membebankan organisasi dari segi kos operasi. Contohnya bahagian pemasaran perlukan 5 pekerja saja, tapi kita pergi ambil 10 orang pekerja. Jadi buat apa? Kita dah bazir 5 lagi pekerja tu untuk dibayar gaji pekerja yang kita tak perlukan, tapi kita terpaksa bayar gaji. Itulah kita panggil membebankan organisasi dari segi kos operasi. Bukan saja gaji, tempat tinggal, latihan, kemahiran. Okay, kita perlukan 5 tapi kita ada 10. Jadi membazir lah, membeban organisasi. Seterusnya, memastikan kebajikan semua kaki tangan organisasi sentiasa dijaga. Jadi macam mana kita nak jaga ni, jaga kebajikan dan kebajikan kaki tangan organisasi kita ni? Contohnya, kita sediakan tempat kerja yang sihat dan selesa. Okay? Kita sediakan perlindungan insurans, kita sediakan tempat tinggal yang sesuai. Ada rumah-rumah untuk pekerja ni. Biasa kita dengar kan tempat-tempat kerja ni, majikan sediakan tempat tinggal untuk mudah
pekerja ni pergi kerja, datang kerja, dekat. Dapat menjamin pekerja menumpukan perhatian sepenuhnya. Bila tempat tinggal dekat, tempat kerja tu selesa, happy, seronok, ada perlindungan insurans. Jadi pekerja pun happy lah. Happy pergi kerja, dapat fokus atau bagi perhatian sepenuhnya kepada kerja. Dia tak fikir masalah dia kan. Kalau tidak, kalau tak ada semua benda ni, kita tak sediakan, pekerja dia unsing, dia susah hati, dia buat kerja dia tak fokus. Jadi productivity akan menurun. Kalau semua kita sediakan, pekerja happy semua, productivity dapat ditingkatkan dan organisasi akan dapat keuntungan. Okay? Dan menjamin prestasi pekerja sentiasa dipantau dan diatasi. Okay? Ini penting. Bila kita dah sediakan semua benda ni, kita organisasi ni akan laksanakan penilaian prestasi sepanjang masa untuk tahu tahap pencapaian pekerja dan ambil langkah untuk mengatasi kelemahan. Bila kita buat penilaian prestasi, kita tengok okey, pekerja ni bagus. Kenapa? Sebab mungkin kita dah sediakan semua, pekerja ni happy. Tapi bila pekerja ni tak bagus, kenapa? Ni kita nak pantau dan kita nak atasi ni kelemahan-kelemahan ni. Okey? Pekerja ni tak tahu buat kerja. Jadi apa kita perlu buat? Majikan akan sediakan latihan dan kursus yang bersesuaian dengan keperluan pekerja dan individu serta kumpulan. Jadi kita atasi. Kalau tak bagus, apa masalah dia? Kena pasti. Macam mana cara nak atasi? Hantar dia kursus, bagi dia latihan supaya dia lebih mahir. Dan memastikan tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Macam mana kita nak pastikan tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi ni? Kita bagilah ganjaran pekerja-pekerja yang rajin tu. Jadi mereka akan happy lah, seronok kan. Awak rajin, bos akan bagi ganjaran. Okay? Bagi bonus, bagi kenaikan pangkat. Lepas tu pampasan, selain bagi ganjaran tu, kita boleh bagi pampasan serta latihan untuk bangunkan untuk pembangunan yang mantap. Organisasi dapat meningkatkan motivasi pekerja. Okay? Jadi kita kurang bila kita pastikan motivasi pekerja kita sentiasa tinggi, sentiasa happy. Okay? Jadi kita pekerja tu akan bekerja dengan happy, tak ada masalah, dia tak akan timbulkan masalah pada organisasi, dan kita dapat kurangkan kadar lantik henti. Apa itu kadar lantik henti? Kadar lantik henti ni kita dah susah payah, kita dah lantik pekerja tu, kita dah bagi dia latihan, kita dah bagi kursus dan segalanya, tiba-tiba pekerja tu ada masalah dalaman ataupun adalah masalah yang menyebabkan produktiviti dia turun dan dia terpaksa diberhentikan. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Kita dah lantik dan kita terpaksa berhentikan dia. Jadi inilah kita panggil lantik henti. Kita tak nak benda ni, kita nak kurangkan kadar lantik henti ni. Dah susah payah lantik dan terpaksa berhentikan. Nanti kita terpaksa pula ambil pekerja baru, kita terpaksa pula bagi latihan. Okey? Bagi kursus, bagi latihan, bagi kita terpaksa ulang-ulang benda yang sama. Jadi kat sini akan ada pembaziran. Jadi tak nak benda tu berlaku. Okey? Seterusnya, apa peranan pengurusan sumber manusia? Pengurusan sumber manusia dalam organisasi, apa peranan dia? Satu, keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak perniagaan dan deskripsi tugas. Apa benda ni? Maksudnya mengetahui keperluan pekerja. Organisasi perlu melaksanakan analisis kerja, iaitu satu teknik yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis maklumat berkenaan kerja serta tugas dan tanggungjawab kerja serta kemahiran, pengetahuan, keupayaan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas. Merekrut dan memilih pekerjaan. Bila kita kena pasti kita nak pekerja, kita ambil pekerja dan kita akan merekrut pekerja ni. Merekrut tu maksudnya memberilah latihan. Okay? Proses merekrut merujuk kepada organisasi melakukan aktiviti untuk menarik minat bakal calon pekerja sama ada dari dalam organisasi ataupun luar organisasi. Selepas proses merekrut,
Organisasi akan melakukan proses pemilihan di mana organisasi akan membuat pemilihan pekerja yang terbaik dan memenuhi syarat daripada sejumlah calon yang telah memohon untuk mengisi jawatan. Kita pilih pekerja berapa kita nak. Macam kita interview, kita beritahu kita ada 5 kekosongan jawatan. Mungkin yang datang masa interview tu 20 orang. Jadi masa inilah kita rekrut untuk dapatkan 5 sahaja untuk mengisi kekosongan jawatan tu. Penawaran kontrak pekerjaan ni pula, tawar kontrak kerja yang menarik kepada pekerja untuk menjamin kesetiaan pekerja terhadap organisasi. Kontrak yang ditawarkan haruslah adil dan tidak berat sebelah. Maksudnya, masa kita tawarkan kerja kosong tu, kita ada lah, awak pernah tengok kan iklan kerja kosong tu, dia kata, okey, pekerjaan ni gaji sekian-sekian. Disediakan tempat tinggal, disediakan allowance. Macam-macam lah kita tawarkan supaya orang berminat untuk mengisi kekosongan jawatan tu. Deskripsi tugas, organisasi harus memastikan pekerja dia tahulah tugas dan tanggungjawab dia dengan jelas, akan dapat membuat kerja dengan cekap dan berkesan dan dapat membantu meningkatkan produktiviti firma. Firma tu kilang tempat pekerjaan, organisasi perniagaan. Kita kena beritahulah, jawatan contohnya operator pengeluaran. Apa deskripsi tugas dia tu? Kena buat ni, datang pukul berapa, balik pukul berapa, jaga bahagian mana, dan sebagainya. Kelas. Seterusnya, aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Apa aspek dia? Ada 6. 1. Penempatan pekerja dan fasiliti. Kat mana kita nak tempatkan pekerja kita? Apa kemudahan-kemudahan? Fasiliti ni apa kemudahan-kemudahan kita sediakan? 2. Kita tentukan SOP, Standard Procedure Operasi Tugas. Apa SOP tugas? Boleh itu, tak boleh ini. Kan macam kita, biasalah awak dengar SOP kan? Ini dah Standard Procedure Operasi. Setiap tugas ada SOP dia yang setiap tugas ada SOP yang telah ditetapkan. Seterusnya, sistem penggajian. Sistem penggajiannya, setiap pekerjaan kita akan tetapkanlah gaji-gaji dia. Operator pengeluaran berapa gaji dia, pengurus berapa gaji dia, pihak pengurusan kewangan ada gaji-gaji dia, sistem penggajian dia, bila akan dibayar dan sebagainya. Penghargaan dan hukuman kita akan tetapkanlah. Kalau yang pekerja yang bagus, kita akan bagi penghargaan. Kalau yang kurang bagus, kita akan kenakan hukuman. Bukan hukuman potong gaji. Apa hukuman-hukumannya lagi? Hukuman tata tertib, amaran dan sebagainya. Bila kita kena pasti ada masalah dalam organisasi tu, kita akan buatlah penyelesaian masalah. Kenapa? Dan struktur organisasi. Struktur organisasi kita akan tetapkanlah. Struktur organisasi ni, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi ni adalah dia punya hierarki dia, bahagian bidang-bidang tugas dia, apa peranan-peranan dia. Jenis-jenis kesalahan kaki tangan dalam perniagaan. Apa biasa jenis-jenis kesalahan yang biasa dilakukan oleh kaki tangan dalam perniagaan ni? 1. Pecah amanah. 2. Ponteng kerja. 3. Ingkar arahan tanpa sebab kukuh. Tak nak buat kerja, tak ada sebab pun, tapi tak nak buat kerja. Tidak beretika. Salah guna aset syarikat. Gunalah, kalau dia driver lori, dia guna lori tu untuk kepentingan peribadi. Ambil harta benda syarikat. Salah ni. Dan rasuah. Ni jenis-jenis kesalahan yang biasa dilakukan dalam perniagaan. Jenis kemahiran yang diperlukan oleh pengurusan sumber manusia dalam perniagaan. Apa jenis-jenis kemahiran dia? Kemahiran berkomunikasi. Pekerja-pekerja ni semua bidang pekerjaan perlukan kemahiran berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi. 2. Kerja berpasukan. Boleh tak bekerja dalam tim? 3. Boleh tak selesaikan masalah? 4. Boleh tak merancang dan menguruskan diri? 5. Pengupayaan pembelajaran. Mampu tak belajar benda-benda yang baru? 6. Penggunaan teknologi terkini. Mampu tak kita belajar ataupun kita guna teknologi yang terkini. Sekarang kan canggih kan?
Jadi mampu tak pekerja tu ikut arus teknologi semasa. Dan 6, berinisiatif dan keusahawanan. Dalam perniagaan ni dia ada tak idea-idea baru, dia mampu tak, dan dia ada tak ciri-ciri usahawan tu. Inilah ciri-ciri kemahiran yang pengurusan sumber manusia perlukan. Okay? Kalau ada, setiap pekerja ataupun sumber manusia tu mesti ada kemahiran ni. Kalau ada, awak memang wanted lah dalam organisasi tu. Faedah yang diterima oleh pekerja dalam sistem penggajian, apa jenis faedah? Bila kita dah kerja dalam satu organisasi tu, kita akan ditawarkan faedah-faedah, dan faedah-faedah ni yang menarik pekerja untuk mengisi kekosongan jawatan tu. Biasa jenis faedah yang ditawarkan, caruman KWSP, caruman perkeso, komisen, pinjaman kewangan, bonus tunai, beasiswa pendidikan, insurans kelompok, kemudahan perubatan, kemudahan cuti, tempat penjagaan anak-anak. Biasa kat tempat kerja tu ada disediakan taska untuk anak-anak. Jadi pekerja yang ada anak-anak kecil ni, dia tak susah hati lah nak hantar anak dekat mana, tak ada orang jaga anak dia. Jadi ada disediakan. Bagus. Kemudahan keselamatan, kemudahan penginapan tempat tinggal. Ini faedah-faedah yang diterima oleh pekerja dalam sistem penggajian. Okay. Faktor penentu dalam sistem penggajian yang diamalkan oleh perniagaan, apa faktor penentu dia? Kemampuan organisasi. Mampu tak pekerja tu bagi gaji? Kalau organisasi tu sentiasa untung, okey, dia punya, kita panggil apa, kukuh lah kewangan dia, mungkin dia mampu bagi atau gajikan pekerja dia dengan gaji yang tinggi. Kedua, bentuk dan jenis tugas. Kalau tugas tu sukar, susah, mungkin gaji dia tinggi berbanding dengan pekerjaan yang mudah. Undang-undang dan peraturan kerajaan, ganjaran yang dibayar oleh pesaing, permintaan dan penawaran buruh, dan faktor lokasi. Mungkin faktor lokasi ni penting juga. Kalau faktor lokasi yang susah, mungkin gaji yang ditawarkan tinggi berbanding dengan faktor lokasi yang mudah. Okey, sekian, itu saja untuk hari ini. Cikgu nak awak buat ulang kaji. Kalau tak faham, awak boleh ulang balik slide ni, slide-slide yang cikgu dah sediakan ni, dan buat latihan. Okay, buat latihan yang akan cikgu bagi tahu. Okay, kelas untuk hari ini saja. Sekian, terima kasih.